اللهم ارحمنا بالقرآن. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kali ini kita akan menterjemah secara harfiah atau terjemahan perkata ayat 89 surah Al-Baqarah. Ayat 89 ini tentang Yahudi di Madinah. Satu ayat ini sahaja ingin memberitahu kepada kita yang menolak kitab itu bukan sahaja Yahudi di zaman datuk nenek mereka dahulu, iaitu di zaman Nabi Musa, tetapi Yahudi zaman Nabi Muhammad SAW juga demikian. Sedangkan ajaran Nabi-Nabi mereka pun mereka tolak. Apatah lagi bila Nabi Muhammad SAW membawakan ajaran Islam, lagilah mereka tolak dengan sewenang-wenangnya. Tambahan pula Nabi Muhammad bukan dari kalangan bangsa Yahudi. Ayat ini merujuk kepada Yahudi di zaman Nabi Muhammad SAW. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walamma, dan setelah ja'ahum, ia telah datang kepada mereka kitabun, sebuah kitab Al-Quran, min indillah, dari sisi Allah. Musaddiqul lima ma'hum, musaddiqun, yang mengesahkan, yang membenarkan, lima, bagi apa yang ma'hum, bersama mereka, wa kanu, dan adalah mereka telah, min qablu, dari sebelum itu, yastaftihuna, mereka sentiasa memohon kemenangan, alal ladzina kafaru, atas orang-orang yang mereka telah ingkar. Falamma, maka setelah, ja'ahum, ia telah datang kepada mereka, ma'arafu, apa yang mereka telah ketahui, kafaru bih, mereka telah ingkar dengannya. Fala'natullahi, maka laknat Allah, alal kafirin, atas orang-orang yang ingkar itu. Sadaqallahul azim. Dan ketika datang kepada mereka sebuah kitab dari sisi Allah, yaitu Al-Quran, yang mengesahkan, musaddiqun, yang membenarkan, yang mengesahkan apa yang ada pada mereka, ma'hum, bersama mereka, iaitu kitab Taurat. Wa kanu min qablu,
sedangkan mereka sebelum itu sentiasa memohon kepada Allah alallazi nakafaru kemenangan, dan saya memohon kepada Allah kemenangan atas kaum musyrik. Alallazi nakafaru, atas kaum orang-orang kafir musyrik. Falamma ja'ahum, setelah datang kepada mereka apa yang mereka sedia mengetahui kebenarannya, iaitu Nabi Muhammad dan Al-Quran, ma'arafu kafaru bih. Kafaru bih, mereka telah engkar dengannya, atau mereka mengingkarinya. Fala'natullahi, maka laknat Allah menimpa alal kafirin, menimpa orang-orang yang engkar itu. Baik, kita ulangi secara bersambung. Walamma ja'ahum kitabun, dan apabila datang kepada mereka sebuah kitab, iaitu Al-Quran. Yang dimaksud kitab dalam ayat ini adalah Al-Quran. Kerana ada sifat Al-Quran ini yang akan disebut selepas ini yang membenarkan. Musaddiqun, yang membenarkan, mengesahkan. Min indillah, dari sisi Allah. Bahawa Al-Quran itu benar-benar datang dari sisi Allah. Allah mengingatkan mereka bahawa Al-Quran itu dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bukannya rekaan manusia. Kalau Taurat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu juga Al-Quran, maka janganlah disangsikan lagi. Jadi dengan tegas di sini, min kitabun min indillah. Sebuah kitab Al-Quran yang datangnya dari sisi Allah. Musaddiqun lima ma'ahum, yang membenarkan, yang mengesahkan apa yang ada di kalangan mereka, bersama mereka. Iaitu membenarkan ajaran dalam kitab Taurat, membenarkan isi kitab mereka dari segi tauhid. Jadi kerana terjemah seperti ini, kerana bukan membenarkan dari segi amalan dan fikah, kerana syariat tidak sama. Tetapi ajaran tauhid sahaja yang sama. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Sedangkan mereka sebelum itu meminta kemenangan, yastaftihuna, meminta kemenangan atau memohon kemenangan ke atas orang-orang kafir, ke atas kaum musyrik kafir. Sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi, orang Yahudi di Madinah memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya dilantik seorang rasul untuk memerangi kafir musyrikin Mekah. Sebab mereka tahu yang musyrikin Mekah itu salah kerana mengamalkan syirik dengan menyembah berhala. Padahal mereka tidak sedar yang mereka pun sesat juga. Allah Subhanahu wa ta'ala hendak mengingatkan yang mereka dahulu pernah minta dibangkitkan seorang rasul akhir zaman. Yahudi Madinah semasa berbalah dengan puak Arab
Mereka berkata, tunggulah nanti Nabi akhir zaman akan datang. Ini adalah kerana Arab Mekah menyokong puak musyrik yang tidak mempunyai kitab, iaitu mereka yang menyokong kerajaan Parsi yang beragama Majusi dalam hal politik. Tanah jajahan Parsi adalah Yaman dan Mekah, termasuk Mekah. Dan Mekah ini pula di bawah Yaman, di bawah jajahan Yaman. Ini kerana kerajaan Parsi tidak mahu mentadbir Mekah secara langsung, maka mereka serahkan kepada Yaman sahaja untuk menguruskannya. Maka setiap kali ada peperangan antara Yahudi dan Arab, wak Yahudi akan berkata, akan bangkit Nabi yang akan membaca kitab wahyu seperti mereka juga, dan kedatangan Nabi itu akan memberi kemenangan kepada mereka. Namun apabila Nabi akhir zaman itu, iaitu Nabi Muhammad SAW datang, mereka tolak pula. Falamma ja'ahum ma'arafu. Falamma ja'ahum ma'arafu. Maka tatkala datang kepada mereka seorang yang mereka kenal. Seseorang yang mereka kenal, maksudnya iaitu Nabi Muhammad SAW yang mereka katakan sebelum itu benar-benar telah dibangkitkan. Mereka kenal sungguh Nabi Muhammad SAW kerana sifat Nabi Muhammad sama dengan apa yang mereka baca dalam kitab mereka. Cuma yang mereka tidak sangka adalah baginda dari Bani Ismail, bukan dari Bani Israel. Mereka sangkakan yang Nabi itu akan meneruskan agama Yahudi, tetapi sebaliknya pula. Mereka tidak sangka Nabi akhir zaman itu dari bangsa Arab. Maka kafaru bih. Mereka telah ingkar kepadanya. Mereka telah ingkar kepadanya. Iaitu apabila benar Nabi akhir zaman yang mereka katakan itu telah dibangkitkan, mereka tidak mahu terima. Kerana Nabi Muhammad SAW bukan datang dari bangsa mereka. Mereka tolak baginda walaupun mereka sedar yang memang baginda itu seorang Nabi dan memang Nabi akhir zaman yang mereka tunggu-tunggu selama ini. Maknanya, kadang-kadang manusia apabila kebenaran tidak datang dari puak mereka, maka mereka tolak. Fala'natullahi 'alal kafirin. Maka laknat Allah ke atas orang-orang yang ingkar itu. Oleh kerana mereka terus tolak Nabi Muhammad SAW dan kebenaran yang disampaikan oleh baginda, maka mereka telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud dilaknat itu bermakna mereka akan dibiarkan dalam kufur. Rahmat keimanan tidak akan diberikan kepada mereka. Keduanya, Allah Subhanahu wa taala tidak beri keampunan kepada mereka. Caranya adalah tidak ditimbulkan dalam hati mereka untuk meminta ampun. Pernahkah kita tidak berbuat dosa tetapi kita tidak teringin untuk minta ampun? Rasanya macam malas nak minta ampun. Atau
tidak teringat pun untuk ampun atas dosa kita itu, atau untuk meminta ampun atas dosa kita itu. Walaupun kita tahu yang kita telah buat itu adalah salah, itu maknanya Allah telah melaknat kita. Ini kerana kalau kita minta ampun, insya-Allah Dia akan ampunkan dosa kita itu. Terpulang kepada Allah sama ada hendak ampunkan ataupun tidak. Tetapi kalau langsung tidak ada keinginan untuk meminta ampun, bagaimana? Dorongan untuk minta ampun itu pun sebenarnya datang dari Allah juga. Jadi kalau kita teringat akan dosa yang telah kita lakukan, sama ada tengah masak atau tengah bawa kereta atau tengah menguruskan hal-hal yang lain, teruslah mohon ampun ketika itu juga. Ini kerana semasa itu Allah Subhanahu wa taala telah timbulkan dalam hati kita keinginan untuk meminta ampun kepada dosa itu. Dan ketika itu pintu pengampunan sedang terbuka. Allah Subhanahu wa taala detikkan keinginan untuk meminta ampun dalam hati kita kerana Dia memang hendak mengampunkan kita. Maka janganlah kita tidak endahkan bisikan hati kita untuk meminta ampun pada waktu itu. Ambil peluang untuk benar-benar memohon ampun kepada Allah dengan sesegera mungkin. Selalunya orang yang berbuat dosa, mereka tidak teringat untuk meminta ampun. Apabila Allah Subhanahu wa taala tidak ampunkan dosa kita, kita tidak akan masuk syurga. Ingatlah bahawa kita masuk syurga bukan dengan pahala, kita masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana berapa banyak pun ibadat yang kita buat tidak mampu membalas segala kurnia Allah ke atas kita. Itu saja untuk ayat 89 ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin. Anta iksirun wa ghar. Allahumma arhamna